Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid yang Ustaz kasih sekalian? InsyaAllah hari ini kita akan menyambung pelajaran kita pada muka surat 19. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 19. Okey, Ad-Darsus Sabi'. Okey, pelajaran yang ketujuh. Apakah tajuk yang kita akan pelajari dalam pelajaran yang ketujuh ini? Okay, babun fi bayanil qalqalah. Okay, bab yang menerangkan tentang hukum al-qalqalah. Berkenaan dengan hukum al-qalqalah. Okay, di sini dia tidak nyatakan apakah maksud qalqalah. Okay, qalqalah ni maksudnya suara lantunan. Suara lantunan disebabkan huruf-hurufnya. Okay, suara lantunan. Contoh suara lantunan, qaf. Kita matikan dia, aqqa. Aqqa. Tu bunyi lantunan dia. Itulah dipanggil qalqalah. Okey, jadi kam huruful qalqalah. Okey, berapakah huruf qalqalah? Ia khamsah. Okey, berapakah jumlah huruf qalqalah? Huruf al-qalqalah ada 5. Okey, iaitu qaf, ta, ba, jim dan dal. Okey, cara nak ingat yang mudah, kita guna formula baju dah kotor. Baju dah kotor. Baju dah kotor. Jadi baju dah kotor. Maknanya ba, jim, dal, qaf dan ta. Itulah 5 huruf al-qalqalah. Okey, ada 5 huruf. Formula dia baju dah kotor. Okey, seterusnya ila kam qismin taqsim. Okey, ia terbahagi kepada berapa? Berapakah pembahagiannya? Okey, ila qismain. Ia terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama sughra wa kubra. Sughra dan kubra. Fa in kana sukunuha asliyan fa hiya sughra wa in kana sukunuha 'aridan fil waqfi fa hiya kubra. Okey, dia qalqalah ni terbahagi kepada 2 bahagian. Okey, yang pertama kita sebut qalqalah sughra dan yang kedua kita sebut sebagai qalqalah kubra. Apa itu qalqalah sughra? Okey, qalqalah sughra ni ialah jika huruf qalqalah sedia bertanda sukun pada asalnya, maka bacaan qalqalahnya secara sughra, iaitu secara sederhana. Okey, manakala qalqalah kubra, jika huruf-huruf qalqalah diberi tanda bacaan sukun yang mendatang kerana berhenti bacaan padanya, maka bacaan qalqalahnya secara lebih kuat. Qalqalahnya secara lebih kuat, lebih kubra lah. Sebab tu kita panggil dia sebagai qalqalah kubra. Bacaannya secara lebih kuat, lebih berat, lebih besar. Tu masuk kubra. Okey, kalau sughra tadi secara sederhana, secara kecil. Sughra. Secara sederhana. Okey. Tak nampak lagi, nanti kita tengok contoh. Okey, kita pergi balik kepada nak faham qalqalah sughra ni. Jika huruf qalqalah, okey, apa dia huruf qalqalah tadi? Iaitu huruf ba, jim, dal, qaf dan ta. Okey, huruf-huruf yang tu telah tersedia tanda sukun pada asalnya. Pada tulisan Al-Quran tu memang dah ada tanda sukun. Yang tu kita boleh tahu dia adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra dan dia bukan kita berhentikan bacaan padanya. Dia dah memang ada tanda sukun. Okey, contohnya kita tengok pada surah, tak ada kat sini Okey. Contohnya pada surah Al-Ikhlas. Okey. Ni bukan surah Al-Ikhlas, maaf kejap. Okey, sini. Baik, tengok pada surah Al-Ikhlas. Dia pada asalnya sudah memang ada tanda sukun kat sini. Ni tanda sukun. Okey, tanda mati. Dia duduk di tengah ayat. Okey, lam yalid. Sini ni memang dah ada tanda sukun, jadi kena buat qalqalah, iaitu keluarkan lantunan suara yang melantung.
Melantun ni maksud jetak lah, suara tu jetak. Lam yalid. Dia ada lantunan kat situ. Ni dia panggil qalqalah sughra. Kita baca dia secara sederhana. Dia memang dah ada tanda sukun tu pada asalnya. Pada tulisan Al-Quran tu memang dah ada tanda sukun. Tu sebab tu kita panggil dia qalqalah sughra. Dia duduk di tengah-tengah ayat. Okey, jadi kita baca dia sederhana. Lam yalid wa lam yulad. Okey? Baik. Kita pergi semula kepada qalqalah kubra. Okey. Qalqalah kubra pula bagaimana? Jika huruf-huruf qalqalah yang 5 huruf tadi diberi tanda bacaan sukun yang mendatang kerana berhenti bacaan padanya. Okey, maka bacaannya qalqalahnya secara lebih kuat. Okey, lebih besar. Okey. Tengok contoh. Okey, contohnya ialah pada surah, kita tengok pada surah Al-Falaq. Okey. Kat sini dia ada baris. Okey. Ni huruf qaf. Qaf ni termasuk huruf qalqalah lah. Kita nak berhenti bacaan padanya, asalnya ada baris. Kalau qalqalah sughra tu memang dia dah ada tanda mati macam tadi. Lam yalid. Yang tadi tu memang dah ada tanda mati. Sini tak ada tanda mati. Dia ada baris bawah. Bila kita nak sukunkan dia secara mendatang, kita datangkan sukun padanya, kita nak berhenti kat sini, maka kita matikan dia. Kita tak bunyi baris ni. Okey. Bila kita matikan dia ni lah, kita panggil qalqalah kubra. Okey. Kita baca dia secara lebih kuat lah. Dia punya lantunan dia punya qalqalahnya tu. Sebab kita nak berhenti kat sini. Berhenti pada huruf qalqalah. Jadi caranya adalah secara kubra. Okey. Contohnya kul a'udzu birabbil falaq. Secara lebih kuatlah dia punya lantunan. Sebab dia kubra. Sebab tu dipanggil kubra. Okey, semua ni dia ada baris asalnya. Sini pun sama. Min syarri ma khalaq. Dia ada baris tapi kita datangkan sukun padanya. Kita nak berhenti bacaan padanya. Maka bacanya adalah secara kubra. Kalau tadi sughra memang asalnya dah ada tanda mati kat situ, dia duduk di tengah-tengah. Yang tu kita baca secara sughra. Untuk yang ni, yang belakang-belakang ni qaf, qaf. Lepas tu hujung ni ba. Ni semua yang adalah huruf qalqalah. Tapi kita nak baca secara waqaf. Asalnya dia ada baris tapi kita nak datangkan sukun padanya, kita nak berhenti bacaan pada tempat ni. Maka dia jadi qalqalah kubra. Okey? Baik. Kita tengok contoh dalam buku. Contoh yang dibagi dalam buku untuk mithalus sughra. Okey, contoh sughra. Okey, tengok kedudukan dia ni. Dah memang ada tanda mati kat sini. Dia duduk di tengah-tengah. Kita baca dia secara sughra, secara sederhana. Yaqta'un, yatma'un, yaj'alun, yad'un. Latublaun. Okey. Ni kita baca secara sughra. Okey, untuk contoh kubra, ni kita datangkan tanda sukun. Sebenarnya dalam Al-Quran ni dia tak ada tanda sukun, tapi dia buat contoh sini dia letak tanda sukun kat ujung ni. Sebenarnya huruf ni kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam ayat asalnya dia ada baris. Semua ada baris yang ujung-ujung ni. Tapi nak tunjukkan kat sini, kita nak berhenti bacaan padanya, nak jadikan dia adalah qalqalah kubra. Jadi kita baca khalaq, sirat, azab, bahij, syadid. Okey. Itulah berkenaan dengan qalqalah. Fahadhihi tuqalqalu halatal waqfi la halatal wasli wal murur. Okey. Untuk qalqalah ni, qalqalah kubra ni, dia adalah berlaku dalam keadaan kita berhenti bacaan. Sebab tu dipanggil sukunuha aridun. Kita sebut tadi. Kita datangkan tanda sukun padanya.
Asalnya dia berbaris. Tapi kita datang ke tanda sukun, kita berhenti. Dia qalqalah ni kita baca dalam keadaan berhenti. La halatul wasli wal murud. Dia bukan dalam keadaan bersambung. Kalau kita nak sambungkan, dia tak akan jadi qalqalah lah. Contoh kat sini. Kita nak sambung terus kepada ayat yang kedua. Kalau kita nak berhenti, dia akan jadi qalqalah kubra. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi qalqalah kubra ini. Tapi kalau dalam keadaan wasl, kita nak sambungkan dia bacaan dia, dia tak akan jadi qalqalah lah kat sini. Kita akan baca dia Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Okey, boleh nampak tak? Kalau kita nak sambung bacaan pada ni tak jadi qalqalah kubra. Tak ada lantunan lah sebab kita nak sambung dan kita baca baris dia ni. Ya qalqalah kubra ni bila kita nak berhenti. Okey? Kalau kita sambung dia tak akan jadi qalqalah kubra kat sini. Okey, boleh faham? Kalau qalqalah sugra tu qalqalah sugra ni memang kita akan kena bacalah kat sini. Sebab dia duduk di tengah-tengah. Jadi kita akan baca ya qata'un, takkan nak berhenti ya qa. Tu sambung ta'un, tak jadi gitu. Ni dalam satu kalimah ni dia duduk di tengah-tengah. Huruf qalqalah sugra ni dia dah matikan di tengah-tengah perkataan ataupun ayat. Ya ja'alun, mesti sebutlah ya ja'alun. Ni untuk qalqalah sugra. Untuk qalqalah kubra dia berlaku dalam keadaan halatal waqfi. Bila mana keadaan kita nak wakafkan dia. Dan pada asalnya dia ada baris. Cuma kita datangkan tanda sukun kat dia. Barulah dia jadi qalqalah kubra. Okey, wallahu alam. Jadi setakat tu saja untuk qalqalah. Ingat qalqalah ni kita bunyi lantunan suara disebabkan huruf-hurufnya dalam keadaan-keadaannya lah. Okey, dan qalqalah ni terbagi kepada dua, sugra dan kubra. Okey. Jadi ustaz rasa sekadar itu saja untuk tajuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pembelajar kelas yang akan datang. Okey, insya-Allah itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.